Hari ini, mari kita luangkan masa untuk mengkaji firman Tuhan di bawah tajuk Kemuliaan Syurga. Walaupun kurang iman, ada ahli mendapat kesedaran dan mulai mengamalkan ajaran Tuhan serta ajaran Alkitab secara mutlak. Ada juga ahli yang susah mengamalkannya walaupun mereka sudah tahu. Saya melihat banyak orang yang hidup baik-baik dalam kehidupan iman, kemudian mulai bergoyah. Mereka melalaikan untuk datang ke gereja dan tenggelam dalam perkara duniawi. Apakah sebab iman sesetengah ahli semakin membara-bara setiap hari, sedangkan yang lain tidak? Pada suatu hari, saya mengambil masa untuk memikirkan soalan ini. Kemudian, saya berfikir, rupanya mereka tidak betul-betul memahami kerajaan Tuhan. Jika kita tidak tahu tentang kerajaan Tuhan, kita tidak akan ada harapan kerajaan Tuhan dan tidak dapat mengimpikannya. Kita selalu menganggap bahwa perkara yang dapat kita rasa dengan 5 deria di dunia ini adalah segala-galanya. Tanpa disedari, kita sering mengikut cara kehidupan orang di dunia ini dan berfikir, aku rasa begitulah cara aku harus hidup. Jika kita sedikit tertinggal atau menyimpang daripada cara kehidupan itu, kita akan tertanya-tanya, adakah cara hidupku salah? Bukankah aku harus buat begini dan begitu untuk masa depan sama seperti orang lain? Kita terpaksa mempunyai banyak fikiran duniawi. Saya melihat banyak ahli salah faham. Mereka berfikir bahwa cara hidup mereka salah jika mereka tidak hidup mengikut standar dunia. Dan hidup beriman adalah satu kesilapan. Kalian, apabila pastor mengatakan sesuatu untuk kerja kerajaan Tuhan, Anda mungkin berfikir, nampaknya dia tiada apa yang perlu disesali. Jika Anda menerimanya sebagai ilmu sahaja, maka itu tidak akan bertahan lama. Seperti rumah yang dibina di atas pasir, Anda akan cepat bergoyah dan runtuh apabila Anda menghadapi kesukaran atau tentangan syaitan. Kita harus tahu siapa kita. Walaupun kita tidak dapat mengukur sepenuhnya dunia yang disediakan oleh Tuhan, kita sekurang-kurangnya harus dapat merasainya. Saya mungkin pernah beritahu Anda tentang alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak kira berapa banyak saya beritahu kalian, Anda tidak dapat membayangkannya, bukan? Anda tidak pernah lihat, jadi Anda tidak dapat memahaminya. Kita belum pernah mengembara ke mana-mana di bumi yang hanya 20.000 km dari satu kutub bumi ke kutub yang lain. Tanpa mengetahui realiti ini, jadi manusia hanya meneka secara kabur. Bumi pasti sangat luas. Sebenarnya, walaupun Anda memiliki dan menikmati semua kemuliaan bumi, itu betul-betul bukanlah apa. Kenapa? Ini karena semua aktiviti harian di bumi ini bukanlah apa jika dilihat dari alam semesta. Sebab itulah, orang yang memahaminya dengan betul sering berasa kosong terhadap kehidupan di dunia ini. Sebab itulah, tertulis dalam buku Pengkhotbah bab 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Walaupun Salomo telah cuba semua yang termampu sebagai manusia, dia tidak dapat menemui apa yang dapat menggembirakannya dan apa yang memuaskan hatinya. Jadi hari ini, marilah kita memikirkan syurga di bawah kubah yang bertajuk Kemuliaan Syurga. Jika seseorang tidak mempunyai iman atau pemahaman tentang syurga, akhirnya dia akan meninggalkan perkara syurgawi setiap kali apabila orang di sekeliling menggoda, memujuk, atau memperdaya mereka dengan perkara duniawi. Kalian, kita mesti menyadari betapa kecilnya dunia yang kita diami ini. Alam mikroskopik, bahkan lebih kecil daripada hujung jarum. Dunia yang akan kita masuki, yang telah disediakan oleh Tuhan untuk kita memerintah, bukanlah dunia yang seperti bumi ini. Apabila Rasul Paulus melihat kemuliaan tingkat syurga yang ketiga, apakah yang terjadi dengan perkara duniawi baginya? Dia menganggap semuanya itu sampah. Dia berfikir, aku telah berpaut pada perkara seperti itu selama ini.
Aku telah mencurahkan semua kekuatan, masa, dan semangatku ke dalam perkara yang sebegitu. Semuanya itu sangat tidak bernilai untuk menyedarkan orang lain tentang kebenaran ini. Rasul Paulus berkubah dengan semangat yang luar biasa kerana hatinya sangat sakit apabila dia melihat manusia hidup tanpa mengetahui kebenaran ini. Jadi, marilah kita memikirkannya pada hari ini. Dulu saya pernah beritahu berapa diameter bumi kita. Adakah Anda masih ingat? Diameter bumi adalah kira-kira 12.700 km. Jika Anda menaiki kereta dengan kelajuan 1.000 km per jam, Anda akan mengambil masa 12 jam sahaja dari satu hujung ke hujung yang lain. Tidakkah itu kecil? Bumi sama sekali tidak istimewa. Namun, semasa hidup di dunia yang tidak hebat ini, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah yang terbaik di dunia ini? Apakah kuasa di dunia ini? Apakah yang kita miliki di dunia ini? Kita sentiasa ingin mengetahui hal-hal ini, ingin mendapatkan dan menikmati lebih banyak lagi. Kalian, apabila kalian memasuki kerajaan syurga, perkara duniawi ini akan kelihatan sangat lucu. Apabila kanak-kanak bermain masak-masak, mereka sangat sayangkan periuk mainan, sudu mainan, dan pengepit mainan mereka, bukan? Jika kawan mereka datang dan cuba ambil sambil berkata, bagilah aku satu, pasti akan ada kekecohan besar. Ini kerana bagi kanak-kanak, itu jauh lebih berharga daripada harta karun. Namun, bagaimana pula dari pandangan orang dewasa? Semuanya hanyalah benda yang tidak penting. Apabila seorang kawan minta satu mainan, walaupun kanak-kanak itu ada banyak dan boleh berkongsi, dia tidak dapat melakukannya. Begitu juga, kerana fikiran kita terperangkap dalam ruang kecil ini yang dipanggil bumi, kita tidak dapat melihat dunia luas yang telah disediakan oleh Tuhan. Walaupun Tuhan berkata, aku akan membawa kamu ke dunia yang luas ini dan menjadikan kamu semua raja. Kita sering gagal memahami maksudnya. Akibatnya, kita mengabaikan janji Tuhan. Jika Anda menyelamatkan satu roh, kemuliaan Anda akan bersinar seperti bintang-bintang di syurga selama-lamanya. Tidak kira betapa ikhlasnya Tuhan menjelaskan perkara ini. Orang hanya menganggapnya sebagai satu ayat dalam Alkitab. Mereka tidak dapat memahami lebih daripada itu. Jadi, mereka terpaksa menempuh jalan iman yang menyedihkan, tidak dapat memikirkan soalan, apakah yang akan berlaku jika aku tidak dapat memasuki syurga? Akhirnya, mereka gagal bersedia atau tidak mengamalkan apa-apa. Sehingga Tuhan Bapa akan datang ke bumi ini untuk menghakimi. Walaupun Alkitab menunjukkan sejelasnya apa yang akan dia lakukan apabila dia datang, mereka berfikir, ini hanyalah cerita dalam Alkitab dan tidak sama dengan realiti aku. Ini kerana mereka tidak tahu tentang syurga. Mereka tidak tahu perkara kerajaan Tuhan. Jadi, mereka hanya fokus pada dunia ini. Bagaimana dihormati oleh orang lain. Bagaimana menikmati lebih daripada orang lain. Dan bagaimana hidup mewah di rumah yang lebih besar daripada orang lain. Kita harus sentiasa memikirkan syurga. Dalam Kolose bab 3 ada tertulis, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Apabila kita memikirkan perkara syurgawi, kita seharusnya berasa gembira sekali. Tetapi, adakah kalian benar-benar berasa gembira sekali kerana memiliki kebenaran ini? Ada orang berasa gembira sekali. Ada yang kurang. Ada yang suam-suam kuku. Ada yang acuh tak acuh. Adakah itu kerana Anda berfikir bahawa kebenaran ini sedikit lebih baik daripada ajaran gereja lain? Semua orang akan meninggal dunia ini akhirnya. Jadi, aku pergi sajalah. Nanti semuanya akan diselesaikan. Jika iman Anda mempunyai fikiran yang tidak jelas seperti itu, akhirnya, saat krisis yang sangat bahaya pasti akan tiba. Mari kita lihat buku Matius bab 25 ayat 23. Kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggungjawab dalam perkara yang kecil.
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahawa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya wangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan wang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mengapakah orang meratap dan berkertak gigi? Mereka meratap dan berkertak gigi kerana tidak termasuk dalam kemuliaan syurga. Kita tidak dapat faham sepenuhnya betapa hebatnya kemuliaan kerajaan syurga. Kerana ada tertulis bahawa itulah sesuatu yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Diameter bumi dikatakan kira-kira 12.700 km. Diameter matahari pula dikatakan kira-kira 1.400.000 km. Jika matahari adalah 100 meter, bumi adalah kurang daripada 1 meter, bukan? Begitulah betapa kecilnya bumi kita. Bukan itu sahaja. Saiz bintang-bintang seperti Deneb dan Vivae Canis Majoris tidak dapat dibandingkan dengan bumi. Bumi tidaklah sebesar sebutir terbu. Dalam alam semesta yang begitu luas, ada banyak bintang dan kumpulan galaksi yang tidak dapat kita bayangkan. Kita dikatakan masih belum dapat mengukur saiznya yang sangat besar, walaupun sains moden menggunakan semua alat optik yang canggih, seperti teleskop Hubble. Namun, apakah yang telah dibuat oleh Tuhan untuk kita? Dia telah mendedahkan bahawa dunia seperti itu wujud. Dunia itu disediakannya untuk anak-anak yang dikasihinya. Orang yang percaya akan berlumba dengan sungguh-sungguh sama seperti Rasul Paulus. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Setelah Paulus melihat kemuliaan syurga, bahkan tingkat syurga yang ketiga, perkara duniawi seperti perkawinan menjadi tidak penting baginya. Pengetahuannya yang luas yang dikumpulkannya juga menjadi sia-sia baginya. Walaupun seseorang dipuji oleh semua orang di bumi sebagai orang yang paling hebat, dari pandangan alam semesta yang luas, ini sama seperti kanak-kanak bermain masak-masak dan berkata, Aku seorang raja, akulah yang terbaik, kamu mesti sembah aku. Apabila orang dewasa melihat, tidakkah itu sangat kebudak-budakan? Seperti itu, kerajaan syurga ialah dunia yang hebat. Orang yang tidak dapat memasukinya akan berkata apa? Aku sepatutnya bekerja lebih keras pada masa itu. Saya sepatutnya mempunyai lebih banyak harapan syurga pada masa itu. Mereka semua pasti akan menyesal kerana masa yang dihabiskan. Diameter sistem surya kita adalah kira-kira 9 bilion kilometer. Diameter galaksi kita pula dikatakan kira-kira 946 kuadrilion kilometer. Kita tidak dapat benar-benar memahami nombor 946 kuadrilion kerana kita tidak pernah mengalaminya. Kita hanya boleh berfikir, rasanya itulah nilainya. Pada skala ini, bumi seolah-olah lebih kecil daripada sebutir tebu halus. Dengan kata lain, bumi sama seperti tidak wujud. Kalian, dapatkah anda bayangkan? Hanya dengar sahaja, mungkin anda senang berfikir, rasanya ada dunia seperti itu wujud. Tetapi Rasul Paulus hampir pengsan apabila dia melihat tingkat syurga yang ketiga. Aku ingatkan bumi yang aku tahu sajalah segala-galanya. Rupanya ada dunia yang begitu luas dan hebat. Tuhan telah menjanjikan dunia itu kepada kita. Dengan perkara seperti itu, bagaimanakah mata kita boleh tertarik dengan hal-hal bumi ini? Walaupun kita mengejar sepenuhnya apa yang di atas, masa yang diberikan dalam kehidupan ini masih amat tidak cukup. Sebab itulah ada tertulis, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, bukan?
Jadi, segala sesuatu yang disediakan oleh Tuhan adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati. Itu adalah di luar imajinasi. Galaksi Bima Sakti kita berdiameter 100.000 tahun cahaya. Kita juga tidak dapat membayangkan jarak ke hujung galaksi kita. Namun, ruang yang luas ini bukanlah apa-apa di seluruh alam semesta. Betapa susah hatinya Tuhan kerana anak-anaknya tidak mengetahui dunia yang luas dan mulia yang disediakannya. Apa yang telah disediakan dan dikurniakan oleh Tuhan kepada anak-anaknya adalah hebat dan mulia. Namun, mereka tidak dapat membayangkan atau mengimpikannya. Mereka berfikir, aku ada sebuah tanah kecil di kampung. Betapa gembiranya jika aku tinggal di sana. Pikiran mereka hanya tertumpu pada dunia ini. Jadi mereka kurang yakin meskipun mereka melihat firman Tuhan. Walaupun Tuhan telah berjanji akan memberikan berkat seperti itu, jika mereka mengikut kehendaknya, mereka tidak dapat melakukannya. Kalian, salah satu sebab Rasul Paulus menjadi perintis Injil yang hebat adalah kerana Tuhan menunjukkannya kemuliaan tingkat syurga yang ketiga. Apabila dia melihat, dia hampir pengsan. Rupanya Tuhan betul-betul sudah menyediakan dunia seperti itu untuk kita. Itulah reaksinya. Walaupun dia hanya melihat sebahagian yang kecil. Kalian, ada sebuah dunia yang telah disediakan untuk kita. Dunia itu di luar imajinasi. Walaupun Tuhan menunjukkannya kepada Rasul Yohanes, dia tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata manusia. Dia hanya dapat menulis seperti, di sana ada takhta Tuhan dengan berjuta-juta malaikat di sebelah kiri dan sebelah kanan. Siang dan malam mereka tidak berhenti berkata, Kudus, Kudus, Kudus. Bagaimanakah dunia itu dapat digambarkan? Bagaimanakah ia dapat digambarkan dengan perkataan? Kita mesti merenungkan kebenaran ini. Kerana Tuhan telah menjadikan kita seperti hari ini, melalui kasih dan pengorbanannya yang suci. Walaupun kita tidak layak kerana dosa silam kita. Kita selalu hanya memikirkan perkara di bumi yang dapat dilihat dengan mata. Apabila kita keluar, kita hanya melihat rumah jiran. Walaupun kita pergi ke pantai timur untuk melihat matahari terbit pada satu hari bulan Januari, kita masih bergerak dalam lingkungan 12.700 km saja di planet ini, bukan? Dunia ini bukan segala-galanya. Apabila kita melihat bumi dari luar dunia ini, kita akan terfikir, rupanya aku tinggal di tempat yang begitu kecil. Bolehkah tempat ini dianggap sebagai bintang? Inilah jenis tempat yang sedang kita diami. Sebab itulah Yesus berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Kerana kerajaan Tuhan yaitu dunia yang akan kita kembali, sangat mulia dan indah, sehingga tidak dapat digambarkan dengan perkataan. Apakah yang Tuhan katakan? Walaupun aku beritahu kamu, kamu tidak dapat membayangkannya. Jadi, aku akan menunjukkan kamu jalan ke kerajaan syurga. Datang dan lihatlah sendiri. Sebab itulah, Tuhan menubuhkan peraturan, ketetapan dan hukumnya untuk menunjukkan jalan ke syurga, bukan? Tuhan telah menjanjikan kita dunia yang mulia ini. Dia memberi kita impian dan harapan. Namun, kita perlu tanya diri sendiri, di mana di bumi ini kita betul-betul meletakkan harapan kita sekarang? Seringkali ini betul-betul sangat menyedihkan. Mari kita lihat pukul 1 Korintus bab 2 ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Kerana kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Tuhan, selain roh Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Tuhan, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Tuhan, dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh.
Banyak orang tidak memahami kebenaran ini, tak asyik memikirkan dunia ini. Kalau aku buat seperti ini, aku boleh mendapat kuasa besar. Kalau aku buat seperti itu, aku dapat menikmati banyak benda. Syaitan asyik menumpukan perhatian kita hanya pada perkara ini. Dia berbuat demikian supaya kita tidak dapat melihat perkara syurga. Bukankah Tuhan datang ke bumi ini untuk membuka mata kita kepada syurga? Teruskan dengan ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Tuhan, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Kita bersungguh-sungguh menginjil, mengajar firman, dan berdoa. Melihat cara hidup ini, orang di dunia sering berkata, mereka betul-betul terjerumus dalam gereja. Sebab itulah Rasul Paulus berkata, sesungguhnya, jika aku hidup untuk Tuhan. Rasul Paulus melihat kemuliaan abadi di tingkat syurga yang ketiga. Matanya berbeza daripada orang yang hidup hanya melihat perkara bumi. Jadi, dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan setia untuk Injil Tuhan, bukan? Orang merayu kepadanya, jika kamu pergi ke sana, mereka sedang menunggu untuk menangkap dan membunuh kamu. Jadi, tolonglah jangan pergi. Dia akan berkata, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem, oleh karena nama Tuhan Yesus. Ini kerana dia mengetahui kemuliaan syurga. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Tuhan, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalian, adakah sini tertulis bahwa apa yang telah disediakan oleh Tuhan untuk kita dapat diukur oleh manusia? Kita tidak boleh selalu menunjukkan berupa di depan Tuhan, seperti kata periuk belanga hitam. Apabila kita melihat alam semesta seperti yang difirmankan oleh Tuhan, kita dapat hidup di bumi ini, mengalah kepada orang lain, dan merendahkan diri sendiri. Tuhan berkata bahwa Dia akan meninggikan kita apabila kita memasuki syurga jika kita berbuat demikian, bukan? Semuanya ini ialah perkara yang dapat kita lakukan. Kita harus hidup dengan memahami di mana terletak bumi ini, di alam semesta yang luas. Apabila kita hidup dengan cara sebegitu, semangat akan bangkit. Itulah tempat yang akan aku pergi pada masa depan. Kita perlu tahu sehingga tahap tertentu. Bagaimanakah rupa dunia Tuhan? Itulah dunia yang tidak dapat diukur. Faham? Jadi, di manakah kita harus letakkan harapan kita? Janganlah kita sekali-kali lupa ada sebuah dunia yang gemilang sedang menunggu kita. Bagi Rasul Paulus, semua harta benda yang dimilikinya di dunia ini, seperti ilmu, kedudukan sosial, kuasa, dan semua pengetahuan duniawi, semuanya bukanlah apa-apa. Semuanya bukanlah apa-apa di depan Tuhan yang menguruskan seluruh alam semesta. Dia merendahkan diri dan menundukkan kepalanya tanpa sadar. Sebab itulah, dia bersungguh-sungguh memberitakan kerajaan Tuhan ke mana sahaja dia pergi, bukan? Mari kita lihat buku 2 Korintus, bab 12, ayat 1. Bab 12 ayat 1. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristian 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Tuhan yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari syurga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Tuhan yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Sesudah dia melihat kemuliaan tingkat syurga yang ketiga, diberkati dan dihiburkan oleh Tuhan, dia menyadari bahwa ada sebuah dunia yang jauh lebih besar daripada apa-apapun di bumi ini. Jadi, dia berlari dengan bersungguh-sungguh demi kerajaan itu dan kebenarannya, bukan? Kita tidak boleh berfikir bahwa hanya ada dunia yang kelihatan ini sahaja. Kita harus memikirkan
dunia yang luas yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Siapakah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya? Tuhan. Siapakah yang mengendalikannya? Tuhanlah yang mengendalikan semuanya. Namun, di tengah-tengah pengendalian itu, tempat yang dipanggil, bumi ini, sangat kecil, sehingga kan boleh dikatakan tidak wujud. Daripada berusaha untuk menjadi yang terhebat di dunia ini, mulai hari ini, marilah kita ubah fikiran dan hati kita, supaya kita dapat menjadi orang yang terhebat di kerajaan Tuhan. Jika kamu ditinggikan di bumi ini, kamu akan menjadi yang terakhir di kerajaan syurga. Agak pelik, tetapi memandangkan Tuhan sendiri telah berjanji, bukankah kita harus percaya dan taati firman-Nya? Rasul Paulus juga mempunyai kesedaran yang mendalam. Jadi dia berkata, aku tidak tahu apa-apa, kecuali pengorbanan Kristus di atas salib yang dilakukannya untuk aku. Rasul Paulus tidak dapat melupakan apa yang telah dilihatnya dalam wahyu dan penglihatan. Mari kita lihat buku 2 Korintus bab 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Secara jasmani kita semakin merosot. Namun manusia batinnya kami, bagaimana? Roh yang dalam diri kita dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Kerana yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Walaupun sekarang Anda tidak dapat lihat, perkara di dunia yang mulia itu betul-betul kekal, hebat, dan indah. Melihat manusia yang tidak mengetahui kebenaran ini berpaut pada perkara bumi dan membuang janji mulia serta berkat Tuhan seolah-olah itu tidak bernilai, ini sangat menyedihkan. Kalian, janganlah kita meninggalkan iman kita. Ajaran Bapa dan Ibu adalah untuk membimbing kita ke syurga. Pada masa lalu, tidak ada teleskop. Apabila orang cuba memeriksa alam semesta, apa yang mereka dapat lihat hanyalah bintang-bintang yang dapat dilihat dengan mata kasar. Namun, dengan kemajuan sains, sekarang kita dalam menemui semua bintang yang berada di luar penglihatan kita. Semakin banyak kita temui, semakin kita tergagum dengan keluasan dan ketakterhinggaannya. Saya membayangkan ahli-ahli astronomi yang mengkaji jasad angkasa. Mereka pasti merasai misteri dan keajaiban Tuhan lebih daripada sesiapa pun. Mereka pasti menyadari lebih daripada orang lain betapa tidak pentingnya kewujudan manusia. Sebab itulah, kita tidak boleh akhirnya mendapati diri sendiri meratap dan berkertak gigi. Orang yang mengetahui dan menyadari perkara seperti ini berjalan di jalan iman, berusaha menguasainya dengan kekerasan setiap hari. Namun, Tuhan pasti sangat sedih jika tubuh Anda saja yang datang beribadah di gereja. Dia pasti berfikir, kenapa mereka tidak faham? Tidak kira berapa banyak aku beritahu mereka? Kenapa mereka gagal menyadari kebenaran? Dunia itu tidak dapat dibandingkan dengan matahari dan bumi. Tetapi anak-anaknya tidak melihat perkara syurgawi, malahan bekerja keras dan menghabiskan masa untuk memperoleh perkara dunia ini sahaja. Orang yang paling sedih ialah Bapa dan Ibu syurgawi kita. Walaupun Tuhan telah meringkaskan semua ajaran Alkitab dan mendedakannya kepada kita, mereka masih gagal berfikir untuk apa kita harus hidup. Mari kita lihat apa janji yang dibuat oleh Tuhan buat kepada kita dan yang direkodkan oleh Rasul Yohanes. Mari kita buka buku Wahyu bab 22 ayat 1. Dalam buku Wahyu bab 22 ayat 1 ada tertulis, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Tuhan dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Tuhan dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana,
Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Apabila Alkitab berkata bahawa Anda akan memerintah sebagai raja, adakah Anda berasa benar? Aku belum pernah menjadi ketua di kawasan kejiranan pun. Apa? Imamat di raja di kerajaan syurga? Betulkah Tuhan akan memberi kita kemuliaan seperti itu di kerajaan syurga? Atau adakah dia hanya cakap seperti itu untuk memberi kita harapan yang agak kabur? Mari lihat ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini, bagaimana? Tepat dan benar. Siapakah yang mengucapkan firman ini? Tuhan telah berjanji kepada kita dengan jelas. Tidak kira apa jua kesusahan atau cubaan yang dihadapi di bumi ini, janganlah takut terhadap fitnah manusia. Hai umatku yang mempunyai hukumku dalam hati, janganlah terkejut kerana umpatan mereka. Kerana umpatan dan fitnah mereka akan hilang tidak lama kemudian. Kalian, kehidupan ini tidak lama. Masa kita untuk mentaati Tuhan tidaklah lama. Masa untuk penghalang kita juga tidaklah lama. Perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Beginilah ajaran Alkitab. Kalian, untuk apakah kita harus hidup? Jika mereka yang akan menjadi raja di kerajaan syurga menyia-nyiakan masa di bumi ini dan tidak menggunakannya untuk Tuhan, nanti mereka akan berseru, Tuhan, bukalah pintu untuk kami. Aku sekarang dah sedar. Aku akan hidup dengan betul. Tuhan akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Pergilah daripadaku. Kalian, perkara ini tidak boleh menjadi kenyataan bagi kita. Janganlah kita lupa bahawa ada sebuah dunia yang mulia sedang menunggu kita. Sehingga hari Bapa datang, marilah kita mempunyai harapan dan impian besar ini dengan iman. Jika susah untuk dibayangkan, sila layari internet dan cari saiz alam semesta atau jasad samawi. Lalu semua maklumat itu akan keluar. Pergi lihatlah. Anda akan berfikir, bumi ini betul-betul kecil dan tidak penting. Tapi di sinilah aku mencurahkan hatiku dan melaburkan segala-galanya. Tuhan datang ke bumi ini dengan tujuan untuk membimbing kita ke kerajaan syurga. Adakah aku betul-betul menjalani kehidupanku menurut ajarannya? Bukankah kita harus menjadi orang yang menurungi diri sendiri setiap hari? Mari kita lihat buku Roma bab 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Tuhan, kerana ia tidak takluk kepada hukum Tuhan. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Tuhan diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah anak Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh, yang menjadikan kamu anak Tuhan. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Ia akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apabila Anda memikirkan kemuliaan syurga, hati Anda pasti akan berdebar-debar setiap hari. Apakah kebaikan telah seorang pendosa seperti aku lakukan? Sehingga kan Tuhan menyediakan masa depan yang begitu hebat, dunia yang begitu mengagumkan. Dan biar aku hari-hari hati terharu dan teruja, betapa indahnya rahmat dan nikmat ini. Marilah kita maju dan hidup dengan penuh semangat, dengan minda dan iman seperti itu. Langkah Anda akan menjadi ringan apabila Anda keluar untuk menginjil. Tak apabila Anda datang ke gereja, Anda akan berazam, aku mesti beritahu sekurang-kurangnya kepada satu roh lagi tentang dunia syurgawi ini. Mulut Anda akan terbuka secara otomatik, bukan? Teruskan dengan ayat 18.
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita harus faham bahawa penderitaan yang kita tahan sementara bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Maksudnya, sabar dan tunggulah sebentar lagi, maka anda akan melihat apa jenis hasil itu. Dengan cara ini, Tuhan dalam memberi kita bukti bahawa kita ialah anak-anaknya. Melalui perjanjian Paskah, Dia dalam mengurniakan kita daging dan darahnya yang kudus. Dia berkata, jika kamu tinggal dalam perjanjian baru, aku akan menjadi Tuhanmu dan kamu akan menjadi umatku. Walaupun semua bangsa di dunia berkata bahawa Tuhan ialah Tuhan mereka, akhirnya Tuhan akan mencari orang yang ada DNA Tuhan. Bukankah ada tertulis bahawa Tuhan meletakkan meterai pada dahi kita? Dia mengetahui segala sesuatu. Sudah tentu, kehidupan harian kita di bumi ini adalah penting. Namun, hidup hanya untuk hari ini tanpa harapan untuk masa depan di syurga adalah betul-betul menyedihkan. Sambil melihat ke masa depan, marilah kita mengatasi semua kesukaran dan kesakitan hari ini. Marilah kita bimbing lebih banyak roh bertaubat dan bawa mereka ke pangkuan Bapa Syurgawi An Sang Hong dan Ibu Syurgawi Yerusalem Baru yang telah memberi kita kebenaran. Saya berdoa agar kita akan berlari ke syurga setiap hari dengan hati yang penuh keterujaan seperti Rasul Paulus. Berharap agar anda adalah banyak dirahmati melalui firman hari ini. Saya tamatkan khutbah ini. Sekian, terima kasih.